Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Syahira binti Samsuri, nombor matrik 054872. Baiklah, pengenalan ISME. Kita dapat lihat, dunia kini telah mengalami revolusi termasuklah pemikiran manusia kerana munculnya serangan pemikiran atau ideologi dari barat. Sepanjang sejarah, kita dapat dengar bermacam-macam jenis ideologi yang dibangkitkan. Kebiasaannya, ideologi ini akan berakhir dengan perkataan ISME. Tanda atau perkataan ISME ni mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka sebenarnya membawa maksud fahaman, iaitu satu akhiran kata dalam banyak perkataan. Pada asalnya, perkataan ISME ni diperoleh daripada bahasa Yunani purba, di mana akhiran ini biasanya digunakan dalam falsafah dan politik berkenaan dengan sejenis ideologi. Menurut Muhammad Aizam, serangan yang dibawa oleh barat ini bukanlah berbentuk fizik, tetapi ia lebih hampir sama dengan brainwashing atau dengan istilah lain, thought control atau ideological reform. Setiap ideologi atau ajaran akan mempunyai autoriti kebenaran dan berusaha meyakinkan pihak luar mendakwa dengan berbagai cara. Serangan ini merupakan serangan yang sepintas lalu yang tidak kelihatan atau kita tidak sedari, tapi mampu menembus akal di mana akal seseorang akan menentukan gerak tubuh dan perilaku seseorang tersebut. Hasil daripada penjajahan barat dalam dunia Islam telah melahirkan pelbagai fahaman terbuka yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang luhur dan murni. Seperti yang kita dengar, secularism, kapitalism, socialism, nationalism, liberalism, feminism dan lain-lain. Kita dapat lihat, sekarang serangan fahaman ini sedikit sebanyak telah mempengaruhi pemikiran seseorang, terutamanya umat Islam, di mana fahaman ini telah menghakiskan fahaman Islam dan mengeluarkan mereka dari nilai-nilai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Naalia binti Muhammad Baharudin, nombor matrik 054626. Saya akan membentangkan latar belakang ISME. Sejarah awal terbentuknya pemikiran dan fahaman ISME ini adalah pada masa peradaban Eropah. Peradaban Barat terbagi kepada tiga zaman, iaitu zaman klasik, abad pertengahan dan abad moden. Zaman klasik merupakan kemajuan ilmu pengetahuan di timur yang membawa kepada lahirnya pelbagai aliran pemikiran dan falsafah. Abad pertengahan berlakunya kemunduran dalam ilmu pengetahuan yang secara kritikal. Zaman ini disebut sebagai Dark Age, yang mana gereja memiliki kuasa mutlak, yang mana kekuasaan tersebut telah membataskan dan tidak memberi hak kepada kebebasan manusia, yang mendorong kepada ahli pemikir untuk melakukan pergerakan bagi membela nasib masyarakat pada ketika itu. Kemudian pada zaman moden, maka lahirlah zaman moden sebagai suatu perubahan ke arah yang lebih baik dan suatu bentuk protes untuk menggulungkan kuasa yang dimiliki gereja. Zaman moden ini juga dinamakan sebagai Enlightenment Age, yang mana pelbagai gerakan ISME telah berkembang pada zaman ini bagi membebaskan masyarakat dari cengkaman keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hafiz Berramlan, memegang nombor matrik 054688. Jadi saya akan sambung perbentangan sahabat saya. Dan tajuk saya itu ISME sebagai satu serangan penjajah baru. Poin yang pertama iaitu kemerdekaan pada hari ini adalah kemerdekaan dari segi fizikal, yang mana tiada askar-askar penjajah yang berada di negara kita yang menguasai setiap gerak-gerik tindakan. Yang nombor dua itu ISME atau lebih mudah difahami dengan Orientalisme ialah ilmu yang menguasai Timur atau ilmu yang berhubung dengan dunia Timur dengan Islam, sama ada dalam bidang bahasa, sastra, sejarah, akidah, syariah dan tamadun secara umum. Poin nombor tiga iaitu mereka juga menjajah fikiran dan perasaan serta mengadakan peraturan-peraturan selaras dengan rancangan dan cita-cita mereka, iaitu untuk meletakkan umat Islam di bawah pengaruh Kristian dan memberi perangsang kepada pemimpinnya. Ini saya boleh bahagi kepada 5 bahagian, iaitu pengaruh kebendaan barat, dominasi politik, dominasi ekonomi, dominasi media dan akhir sekali dominasi budaya. Berkaitan pengaruh kebendaan barat, yang pertama iaitu pengaruh dunia barat moden ke atas masyarakat Islam dan Asia sangat mendalam sehingga hampir menghilangkan ciri-ciri jati diri seorang Islam atau seorang Asia. Seterusnya, pengaruh dunia barat berpunca daripada sejarah penjajahan yang panjang sehingga merubah struktur ekonomi, institusi politik dan nilai budayanya. Disebabkan pengaruh kuasa barat yang begitu dominan, masyarakat yang di bawah jajahannya telah mengalami perasaan rendah diri dan meninggalkan sejarah dan warisan bangsa mereka sendiri. Seterusnya, mereka juga telah meletakkan tamadun barat sebagai kemuncak pencapaian ketamadunan manusia. Tamadun barat dijadikan piawai untuk menilai pencapaian masyarakat mereka sendiri. Poin seterusnya itu berkaitan dominasi politik. Negara yang dikatakan merdeka masih terikat dengan telunjuk barat dalam membuat keputusan politik, terutamanya di peringkat antarabangsa. Seterusnya, negara Amerika Syarikat adalah negara terkuat di kalangan yang mendominasi Majlis Keselamatan PBB, iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, dengan kuasa vetonya bersama-sama dengan negara seperti Rusia, United Kingdom, Perancis dan China. Seterusnya, Majlis Keselamatan PBB merupakan sebuah badan politik dunia yang terpenting, namun keputusan-keputusan yang dibuat hanyalah sekadar mengesahkan keputusan negara-negara kuasa besar, terutamanya Amerika Syarikat yang mempunyai kepentingan tertentu.
Kita boleh lihat iaitu Amerika Syarikat juga akan bertindak secara persendirian membelangkangkan Majlis Keselamatan PBB seperti dalam peristiwa pengeboman Sudan dan Afghanistan pada tahun 1998 dengan helah untuk memusnahkan tempat-tempat dikatakan sebagai sarang pengganas. Dan akhir sekali, dengan kekuatan dan pengaruh sebegini, negara-negara kecil yang tiada kemampuan sedemikian telah pun dijajah secara tidak langsung. Seterusnya iaitu dominasi ekonomi. Syarikat-syarikat dari barat seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan negara-negara Eropah yang lain termasuk Jepun dan China telah menguasai kegiatan perdagangan antarabangsa. Seterusnya kita boleh lihat syarikat berkenaan telah mendominasi penggunaan sumber-sumber semula jadi, pengeluaran hasil, perindustrian dan perkembangan sains dan teknologi sesebuah negara. Masyarakat manusia di negara membangun dan mundur tidak lebih sekadar memenuhi keperluan tenaga manusia untuk mencapai kepentingan mereka. Pada masa yang sama, sumber-sumber semula jadi di negara-negara tersebut dimonopoli secara tidak disedari. Sekali itu, fenomena seperti ini merupakan satu bentuk penjajahan baru yang terselindung di sebalik gagasan perdagangan tanpa sepadan. Dan akhir sekali, ini memaksa negara-negara miskin mengamalkan dasar ekonomi yang liberal untuk memenuhi kehendak firma-firma barat yang menguasai ekonomi negara-negara miskin. Seterusnya iaitu ditekankan pada dominasi media. Dunia barat melalui bidang teknologi komunikasi dan maklumat telah mendominasi penyebaran berita antarabangsa. Agensi berita antarabangsa dari Amerika Syarikat khususnya menentukan bagaimana maklumat tentang peristiwa-peristiwa antarabangsa diolah dan dipersembahkan kepada masyarakat dunia. Seterusnya iaitu melalui wadah ini, mereka telah menyebarkan fahaman Islam atau orientalism kepada masyarakat Malaysia, terutamanya orang-orang Islam di negara ini. Sekali tanpa disedari, media massa telah ikut mengatur jadual hidup kita serta menciptakan sejumlah keperluan. Keberadaan media massa dalam menjadikan informasi ke arah memacu perubahan serta banyak membawa pengaruh pada pola kehidupan masyarakat masa ini. Dominasi budaya. Antara pengaruh budaya yang paling berjaya dibawa oleh Barat melalui fahaman Islam ini adalah budaya hiburan, terutamanya di kalangan anak muda. Gaya hidup Barat yang berteraskan hedonisme melalui filem, muzik, nyanyian dan sebagainya telah tersebar luas ke seluruh dunia. Sebahagian anak-anak muda mengagung-agungkan artis atau selebriti dari barat maupun ahli sukan seperti pemain bola sepak, bola keranjang atau sebagainya. Dan seterusnya, kandungan yang berkaitan penyembahan syaitan, Illuminati berada di dalam lagu menyebabkan kejatuhan dan kerosakan moral di kalangan anak muda. Dan akhir sekali iaitu peratusan anak luar nikah, golongan murtad, aktiviti kristianisasi kian meningkat hari demi hari di negara kita ini. Ini menunjukkan mereka telah pun berjaya menjajah negara kita. Ada dua bentuk epistemologi, iaitu pendekatan numerologi dan naratif. Pendekatan numerologi meliputi undang-undang, iaitu sebagai pernyataan hubungan yang berkekalan ataupun lebih kerap dengan anggapan. Ujian dilakukan melalui kaedah yang menghampiri puji saintifik atau terkawal, iaitu dengan menggunakan kaedah hipotesis deduktif. Dalam pendekatan ini terdapat dua makna yang mungkin menjadi sebab. Pertama, berdasarkan reka bentuk penyelidikan yang jelas, keraguan yang munasabah dapat ditunjukkan oleh analisis bahawa X pada Y dan negatif X pada negatif Y. Kedua, dapat menunjukkan bahawa X berlaku bersama dengan Y atau AX berlaku bersama dengan AY. Yang kedua adalah pendekatan naratif yang disebut sebagai deskriptif dan konfigurasi perintah maklumat. Urutan deskriptif bukan banyak atau kurangnya ketebalan peristiwa yang dijelaskan pada masa. Maxwell pula menyatakan pendekatan naratif bertujuan untuk memahami mengapa hubungan secara sejarah begitu dan tidak sebaliknya. Pendekatan ini juga biasanya menyediakan akaun yang lebih lengkap atau lebih holistik mengenai peristiwa tertentu dan menekankan persimpangan dari banyak pemboleh ubah yang bergabung untuk menghasilkan peristiwa unik yang sedang dikaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul bin Mamat, nombor Menteri 054766. Saya akan membentangkan kesan Islam terhadap masyarakat ataupun kesan ideologi terhadap masyarakat. Okey, pertama, ideologi ini banyak memberi kesan negatif kepada masyarakat, khususnya kepada akidah umat Islam itu sendiri. Dalam bahasa Arab, ia dikenali sebagai al-ghazwu al-fikri. Okey. Al-ghazwu al-fikri ini merupakan serangan pemikiran ataupun ideologi yang bukan berbentuk fizik, namun ia memberi kesan yang sama atau serupa dengan kaedah cuci otak ataupun brainwashing. Okey, pihak yang mengamalkan ideologi ini akan berusaha untuk meyakinkan masyarakat akan kebenaran yang dibawa oleh ajaran ataupun ideologi yang dicipta oleh mereka. Ia dirancang oleh mereka yang berpengalaman dan tujuan mereka adalah untuk meruntuhkan moral masyarakat melalui idea-idea mereka yang nyata hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Matlamat kemunculan ideologi ini adalah untuk memasukkan nilai-nilai kebendaan ataupun materialism yang mengandungi nilai-nilai negatif. Seterusnya, ia mengingkari agama dan menganggapnya sesuatu yang lapuk ataupun jumud dan terkebelakang daripada tahap kemajuan sosial. Pertama, saya akan menerangkan tentang kesan ideologi sekularisme. Okey, Kamus Oxford mengertikan maksud sekular ini sebagai keduniaan dan kebendaan tanpa keagamaan dan kerohanian. Yang kedua, fahaman yang mengasingkan urusan keduniaan seperti pentadbiran, politik, ekonomi dan sebagainya daripada bercampur dengan urusan keagamaan ataupun kerohanian. Okey, sekularisme ini memisahkan agama daripada segenap bidang kehidupan termasuk politik, pentadbiran negara, sosial dan ekonomi. Okey,
Ideologi ini bertentangan dengan ajaran Islam kerana Islam adalah adil yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Kesan daripada ideologi sekularisme ini adalah munculnya pemimpin dan kepimpinan yang lemah. Hal ini kerana sudah pasti pemimpin yang lemah tidak dapat membezakan antara baik dan buruk. Kesan daripada mengasingkan agama dan politik. Seterusnya, masyarakat khususnya umat Islam itu sendiri semakin keliru dengan pendapat-pendapat aliran sekularisme, khususnya kepada mereka yang lemah dan kurang imannya dan kurang pengetahuan agama. Kedua adalah kapitalisme. Kapitalisme ini merupakan satu sistem ekonomi berdasarkan hak milik peribadi atas semua jenis harta benda dan kebebasan mutlak ke atas hak individu untuk mengadakan persetujuan dengan orang lain. Okey, dalam sistem ini, individu menjadi pemilik mutlak terhadap apa yang dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak mempunyai sebarang hak ke atasnya. Okey, sistem ekonomi kapitalis ini ia tidak terlepas daripada pengamalan interest ataupun faedah, yang mana dalam Islam ia dianggap sebagai riba. Riba itu diharamkan oleh Al-Quran. Okey, ulama-ulama dan sarjana ekonomi Islam juga bersepakat mengenai riba iaitu sebagai konsep yang wajib dihindari daripada dunia ekonomi. Jika tidak dihindari, akan wujud kesan dan akibat negatif seperti berikut. Yang pertama, wujud golongan yang kaya dan semakin kaya, dan golongan yang miskin akan menjadi semakin miskin. Yang kedua, menyebabkan manusia menjadi tamak haloba akibat mengejar kekayaan dan moral berserta akhlak mereka akan runtuh. Yang terakhir, penindasan di kalangan manusia akan berlaku akibat daripada sistem kapitalisme ini. Seterusnya, pandangan tentang cara pembebasan umat Islam dari pengaruh ISME. Saya Nur Fatniah Ashidah binti Cik Rahim Elias Fakudin 056639. Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan oleh masyarakat Islam untuk membebaskan diri daripada pengaruh ISME yang mana ianya semakin meruncing di negara kita pada masa kini. Cara yang pertama adalah dari segi pendidikan, di mana umat Islam perlu memperbetulkan kembali sistem pendidikan kepada generasi muda merangkumi remaja dan belia. Ini kerana pendidikannya berupaya memelihara dan memancarkan nilai-nilai asas sesebuah masyarakat. Menurut Syekh Yusof Qardawi, beliau menegaskan bahawa aspek pendidikan ini sebenarnya merupakan perkara yang perlu diutamakan dan menjadi perkara aulawiyat serta tanggungjawab yang perlu dilangsaikan. Seterusnya, berdasarkan pandangan Said Ali Ashraf, setiap pendidik, ibu bapa, masyarakat dan pihak berkuasa seharusnya memberikan tumpuan yang seimbang dalam memberikan pendidikan kepada generasi muda. Hanya dengan pembangunan yang seimbang dan disepadukan dengan keimanan kepada Allah SWT akan dapat melahirkan manusia yang benar-benar bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Hal ini jelas bahawa pendidikan ini akan membolehkan umat keluar dari kegelapan dan kekeliruan yang cuba dimainkan oleh sesetengah pihak. Cara kedua adalah umat Islam wajib mencari dan mengkaji tentang Islam bagi mendapatkan kefahaman yang jelas tentang Al-Quran dan As-Sunnah serta menjadikan dua rujukan tersebut sebagai panduan dalam segala aspek kehidupan kerana ianya merupakan panduan utama kepada umat Islam. Kefahaman epistemologi ilmu Islam berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sebenar juga dapat menyiapkan generasi muda dan warga negara umumnya supaya beriman kepada Allah dengan apa yang diwahyukan olehnya dan dibuahkan dengan amal serta praktikal. Seterusnya, cara ketiga adalah pihak berkuasa mestilah mengharamkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni Islam dengan menukarkan segala iklan atau apa-apa unsur yang boleh rosakkan nilai-nilai murni Islam kepada satu alternatif yang bermanfaat agar dapat mendidik dan melahirkan umat Islam yang berpekerti mulia, bertamadan tinggi dan berilmu serta membuka minda masyarakat agar dapat membawa negara menjadi maju berdasarkan ketentuan Islam. Dari perspektif epistemologi pula, memberi jalan supaya kita tahu tentang hakikat media sosial dan cara menggunakannya supaya menjadi manfaat kepada kita. Yang terakhir, negara-negara Islam mestilah bekerjasama dengan mengambil sepenuhnya faedah dan peluang yang kita dapat untuk kegunaan negara dan juga umat dengan cara menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara Islam dan dapat memupuk semangat persaudaraan Islam di kalangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Mak Syukurin bin Sabri, Nombor Medrik 054779. Saya akan membentangkan kritikan terhadap ideologisme. Yang pertama ialah coercion wanita Islam nasional komunis terhadap feminisme, iaitu feminisme ini dan feminisme menyeru kepada kehidupan yang bebas daripada ikatan agama dan tata sula adab Islami, manakala Islam menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan hamba Allah yang melaksanakan suruhan dan perintahnya. Suara yang mempersoalkan keadilan undang-undang hudud ke atas wanita dan batahan terhadap hukuman sebat yang dikenakan oleh mahkamah syariat terhadap pesalah yang melakukan sumbang mahram bergintulantan di media sosial. Mereka mempersoalkan hukum sebat kepada wanita yang didapati bersalah dengan arak walaupun wanita terlibat menerima hukum itu dengan lapang dada. Yang seterusnya, pandangan Syekh Yusof Qardawi terhadap sekularisme, iaitu kritikan yang dilakukan oleh Yusof Qardawi sebenarnya telah banyak pula dilakukan oleh para ulama, cendekiawan, pemikir muslim dan para pengkaji keislaman.
Di sini Yusuf Al-Qaradawi mengkritik dengan mengatakan bahawa penerjemahan kata sekularisme Inggeris dan sekular itu menjadi kalimat al-ilmaniyah dalam bahasa Arab adalah penerjemahan yang tidak mendalam. Kerana lafaz al-ilmu dalam bahasa Inggeris dan Perancis diterjemahkan dengan kata sains dan kelompok ilmuwan disebut saintifik, sedangkan penambahan huruf alif dan nun pada kata al-ilmaniyah adalah tidak rasional dalam bahasa Arab atau dalam aspek penisbatan isim. Kerana yang ada adalah kalimat seperti Rabbani penisbatan kepada kata Rabb Tuhan, tetapi di dalam Nurani juga banyak dipakai oleh para pembaharu ungkapan seperti Al-Qalani, Al-Sakhlani, Al-Ilmani. Sekularisme lebih sesuai diterjemah menjadi Al-Adaniyah, Al-Dunyawiyah, kerana kata sekularisme tidak hanya bertolak belakang dengan masalah-masalah akhirat, tapi juga tidak mempunyai hubungan apapun dengan agama. Seterusnya, pendapat Marxis terhadap humanism. Kerana istilah pengasingan tidak muncul dalam karya Marx, kemudian seperti model humanism Marxis juga kontroversial dalam kalangan Marxis. Kecenderungan itu diserang oleh orang Itali Marxis Barat, Galvano della Volpe, oleh Louis Althusser. Perancis Marxis kulturalis Althusser mengkritik humanis Marxis kerana tidak menyeri apa yang dianggapnya sebagai dikotomi asas antara teori Young Marx dan juga Young Marx. Matang Althusser berpendapat bahawa pemikiran Marx ditandai oleh radical rehat epistemologi telah berlaku pada tahun 1845. Ideologi Jerman menjadi karya paling awal untuk mengkhianati ketakselanjaran. Bagi Althusser, humanisme saintifik yang menurutnya dapat ditemukan dalam karya-karya Marx. Kemudian dalam pandangannya, Marx matang merupakan hubungan sosial kapitalisme sebagai hubungan dalam dan antara struktur individu atau kelas tidak mempunyai peranan sebagai mata pelajaran sejarah. Seterusnya, pandangan Dr. Zulkifli Al-Bakri terhadap liberalism. Liberalism merupakan antara falsafah yang terpenting dalam mencorakkan peradaban barat yang hari ini. Di samping faham-faham seperti humanism, sekularisme dan pluralism, sebenarnya tidak ada satu definisi yang dibakari bahas bersama akan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan liberalism. Kami membawakan beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa badan akademisi dan para sejarah, iaitu Encyclopedia Britannia mendefinisikan liberalism sebagai satu doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan pengembangan kebebasan individu sebagai fokus utama dalam bidang politik. Sekian, terima kasih. Perkataan isme tidak lagi menjadi sesuatu yang asing dalam kalangan masyarakat dunia. Setiap kali perkataan isme itu diutarakan, maka automatik ia akan dikait dengan ideologi, dan begitu juga sebaliknya. Namalah ada pihak yang beranggapan bahawa isme dan ideologi itu merupakan sesuatu yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Namun, ini adalah salah kerana perkataan isme itu sudah wujud lama sebelum ideologi itu wujud lagi. Di sini saya membahagikan isme kepada isme awal dan isme moden. Isme awal pada ketika itu sebagai satu fahaman. Pada abad ke-16 dan ke-17, isme yang paling utama pada ketika itu adalah isme keagamaan. Isme pada ketika itu didefinisikan sebagai suatu doktrin keagamaan. Kedua Inggeris dan Perancis mengakhiri perkataan suatu doktrin itu dengan perkataan isme, dan bagi Jerman pula yang akan diakhiri dengan perkataan ismus. Sebagai contoh, doktrin keagamaan yang ada pada ketika itu adalah papisme, satanisme, luteranisme, ateisme. Kemudian yang kedua adalah isme moden. Isme moden merupakan satu konsep gerakan pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Isme pada ketika itu terkenal sebagai suatu spektrum yang luas melibatkan isme politik, isme keagamaan, doktrin dan amalan. Namun dia masih kurang berkait dengan ideologi. Contoh republikanisme, patriotisme dengan protestanisme. Kemudian pada awal abad ke-19, isme menjadi satu konsep gerakan dalam bahasa politik, sehingga ia menjadi kata kunci bagi politik moden pada ketika ini, seperti liberalisme, sosialisme, komunisme dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akilah binti Abdul Rashid, nombor metrik 054576. Sebagai pembentang terakhir, saya akan jelaskan tentang kesimpulan menyeluruh tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini. Okey. Isme merupakan fahaman pemikiran yang lahir dari aliran pemikiran rasional yang dipengaruhi daripada universal. Pada abad pertengahan, berlakunya kemunduran dalam ilmu pengetahuan yang kritikal. Zaman ini digelar sebagai Dark Ages. Hal ini kerana pada ketika itu gereja memiliki kuasa mutlak. Semua kegiatan kehidupan masyarakat adalah dikawal sepenuhnya oleh gereja. Hal ini membawa kepada wujudnya Islam apabila golongan gereja semakin mengongkong sehingga mendorong masyarakat Eropah untuk melakukan perubahan. Maka lahirlah zaman moden sebagai suatu perubahan ke arah yang lebih baik dan suatu bentuk protes untuk menggulungkan kuasa yang dimiliki gereja melalui proses reformasi gereja. Islam sebagai satu serangan penjajahan baru dapatlah dirumuskan di sini. Poin tersebut bahawasanya hal ini memberi kesan melalui budaya kebendaan barat, dominasi politik, ekonomi, media dan dominasi budaya. Suka atau tidak, dunia barat telah berjaya menjajah negara kita ini melalui fahaman dan ajaran Islam ini. Selain itu, ideologi kepada Islam merupakan satu doktrin ataupun penyebab suatu teori. Sebagaimana yang telah dinyatakan, perkataan Islam tersebut sudah lama wujud, iaitu sebelum wujudnya ideologi.
Perkataan isme itu sebelum digunakan untuk menggambarkan ideologi, ia digunakan untuk merujuk kepada perkara yang lain dan bukannya ideologi semata. Kesan daripada kemunculan ideologi ini ataupun isme ini dilihat banyak memberi kesan negatif kepada masyarakat, khususnya kepada akidah umat Islam itu sendiri. Serangan ideologi-ideologi ini terhadap masyarakat khususnya umat Islam dimulai dengan usaha westernisasi oleh pihak barat. Matlamat kemunculan ideologi ini ialah untuk memasukkan nilai-nilai kebendaan atau materialisme yang mengandungi nilai-nilai negatif. Kesannya, ideologi-ideologi ini menyerang akidah masyarakat dan nilai-nilai akidah itu sendiri. Terdapat beberapa pandangan tentang cara pembebasan umat Islam dari pengaruh isme, iaitu umat Islam perlu memperbetulkan kembali sistem pendidikan kepada generasi muda merangkumi remaja dan belia. Akhir sekali, ayolah sama-sama kita berganding bahu membanteras pengaruh dari fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada agama Islam ini supaya kita dapat menjaga kesucian agama Islam itu sendiri. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.